sebelum ni, okey, pemberian ataupun pengambilan cara makanan ataupun sebarang nutrition, ada yang melalui nasogastric tube, ada juga melalui gastrostomy tube, ada juga melalui jejunostomy tube ataupun nasoduodenal tube dan juga ikut intravenous lah, iaitu partial parenteral nutrition ataupun total parenteral nutrition. Okey. Okey. Yang total parenteral nutrition ataupun partial parenteral nutrition tu, dia adalah is a method of feeding that bypass the gastrointestinal tube. Tract. Tract. Okey. Yang ni kalau awak Google TPN, dia akan boleh keluar kalau awak nak tahulah. Boleh keluar definition TPN tu. Maksudnya dia adalah salah satu cara jugalah bypass the gastrointestinal tract. Okay. Fluids ataupun fluids are given into a vein, maksudnya cecair diberikan, cecair yang mengandungi pelbagai nutrien itu diberikan melalui vein lah untuk provide most of the nutrients that body needs. Segala keperluan nutrien yang diperlukan oleh badan. Okey, yang the method ni is used when a person, maksudnya apabila seseorang itu, cara ini digunakan apabila seseorang ataupun pesakit dia tak boleh terima feeding melalui mulut ataupun oral lah. Melalui mulut ataupun oral. Okay. Ini adalah kalau tengok gambaran kat sini boleh nampak lah imaging dia. Ni nasogastric tube ni melalui nose ikut hidung. Kalau orogastric ni ikut mulut. Yang biasa normal kita adalah melalui mulut biasalah. Melalui makan, kunyah. Lepas tu ada juga ni nasoduodenal tube. Ataupun gastrostomy tube. Ni nasojejuno tube pun ada juga dengan jejunos tube. Okay. Kalau saya commonnya, kalau nasogastric tube, orogastric tube dengan gastrostomy tube ni biasalah tengok dengan jejunostomy tube. Yang lain tu jarang lah. Biasa kalau kat ward surgery, mungkin kalau kat dua intern tu, you boleh jumpa lah kes-kes yang macam ni. Okey, sebagai pengenalan, nasogastric tube ni dia adalah common practice. Maksudnya memang prosedur yang biasa dilakukan. Kalau kita tengok dekat ward surgery ke, ward medical ke, ataupun oncology ward ke, memang praktis yang sangat-sangat biasalah kita gunakan. Sama ada adult ataupun pediatric lah. Okey, biasanya kemasukan tube ni jaranglah beri sebarang masalah. Okay. Cumanya macam saya pernah beritahu sebelum ni, dia ada juga risiko iaitu apabila tube tu, kalau tube tu dimasukkan, dia bukan berada dimasukkan tempat yang betul. Maksudnya misplaced. Kita tak nak tube tu dimasukkan ke dalam lungs patient semasa yang kemasukan tu. Okay. Ataupun tertarik keluar pun kita tak nak juga. Okay, ada juga studi mengatakan, dia kata auscultation ni dia kata bukannya salah satu, bukannya teknik yang tepat jugalah untuk digunakan. Sebab itulah ada beberapa teknik yang perlu kita gunakan. Kalau kat sini dikata salah satunya dengan cara aspirate gastric content test dan juga dengan penggunaan litmus paper ataupun pH indicator. Tapi kalau kat dalam ward kita tu tak ada lah. Sebab itulah setengah-setengah ward kalau critical ward tu biasanya kalau patient yang selepas dia masukkan rice tube ni, dia akan doktor akan order X-ray untuk pastikan yang tube ni benar-benar dimasukkan ke dalam perut pesakit. Jadi kalau ward yang biasa ni jarang lah. Biasa kalau critical ward tu biasanya dia akan buat X-ray. Doktor akan order buat X-ray. Okey, yang mikroorganism ni enter the body melalui makanan ataupun minuman. Ini biasalah prinsip asas kita adalah kebersihan. Sebab tu bila kita masukkan tube tu, walaupun bukannya prosedur sterile, teknik bersih sangat penting. Dan juga semasa penyediaan susu kepada pesakit. Sebab tu bekas susu pesakit, lepas tu cara simpanan susu pesakit, lepas tu air yang digunakan untuk bancuh susu pesakit adalah sangat penting. Dari segi aspek kebersihan tu sangat penting. Okey. Lepas tu kalau untuk patient, introduction of the tube. Untuk patient yang pertama kali kena dimasukkan tube, rice tube ni, memang kita kena explain supaya patient dah get ready dari segi mental dan juga fizikal lah. Walaupun memang kemasukan tube ni memang patient akan rasa tak selesa. Jadi kita bagi tahu awal-awal. Jadi tapi dengan cara patient bersedia dan semasa kemasukan tube tu, kalau kita nak patient rasa kurang rasa tak selesa tu, dengan cara kita masa tube tu dimasukkan, kita minta pesakit untuk beri kerjasama dan juga telan semasa kita tolak tube tu. Arahkan patient untuk telan.
Okey, untuk memudahkan semasa prosedur tu. Okey, dari segi pengenalan tu dia sebenarnya okey adalah tube ni yang rice tube tu dia adalah direct masuk ke dalam stomach sama ada melalui hidung ataupun ke dalam mulut pesakit. Okey. Tapi kalau dalam mulut pesakit ini kalau untuk pasien yang agak confused, agak sukar sikitlah sebab bila kita masuk tube tu dalam mulut pesakit, kadang-kadang pesakit tu dia akan gigit. Ini adalah salah satu macam cabaran jugalah kalau tube yang dimasukkan ke dalam mulut pesakit. Eh? Okey, lepas tunya yang apa ni, yang tube feeding ni, dia adalah proses untuk, saya beritahu sebelum ni lah, untuk pemberian nutrients lah ataupun ubat. Itu pun salah satu kepentingan tube ni dimasukkan. Okey. Jadinya bila kita nak masukkan tube tu sebagai nurse kita kena tahu jugalah, kita kena ada pengetahuan asas berkaitan dengan anatomi dan juga fisiologi lah, digestive tract inilah dan juga respiratory tract. Untuk pastikan tube ni dimasukkan di tempat yang betul iaitu dalam perut pesakit. Sebab kita nak avoid misplacement of the tube. Purpose dia adalah dalam contohnya ada juga digunakan untuk to instill ice cold solution. Ini dalam kes-kes untuk control gastric bleeding. Lepas tu ada juga untuk prevent stress on operated site by decompressing ataupun to relieve vomiting ataupun distension dan juga ada juga setengah tu untuk collect gastric juice for diagnostic purpose. Ada jugalah untuk kita ambil sampel untuk dihantar ke makmal pun ada juga salah satu tujuan dia. Okey, indication dia adalah untuk pasien yang mengalami heat ataupun neck injury ataupun pasien yang koma ataupun mengalami obstruction of esophagus dengan oropharynx ataupun severe anorexia nervosa ataupun recurrent episode of aspiration, increased metabolic needs contohnya macam kes-kes burn ataupun cancer ataupun pasien yang poor oral intake pun boleh juga. Okay. Kalau kita tengok kalau algoritma kat sini untuk management of NGT feeding, okay, yang pertama sekali adalah selection of feeding tube. Maksudnya kita kena tengok dulu size tube yang hendak dimasukkan. Kita tahu ada pelbagai saiz, macam tu saiz 8 ke, 12 ke, 14 ke, 16. Lepas tunya penjaga tube dan kena pastikan tube tu dimasukkan di tempat yang betul iaitu dalam perut pesakit. Lepas tu pemberian feeding lah, tube feeding. Sama ada formula, susu formula ataupun medication. Lepas tu kita kena pantau lah dan pastikan tube tu tak ada masalah apa ni dan pastikan tube tu berada di tempat yang betul dan kita elakkan sebarang prevention of complication. Contohnya macam aspiration dah, tak nak benda tu berlaku. Okay, ini adalah equipment ataupun peralatan yang perlu disediakan macam susu formula ataupun shrink, limposisi, lepas tu air untuk bilasan, lepas tu stetoskop juga pentinglah untuk kita pastikan untuk cek sama ada tube tu di tempat yang betul. Dia ada kaitan juga dengan yang kemasukan tube yang inserting nasogastric tube tu. Dia ada kaitanlah sebabnya teknik untuk pastikan yang placement tube tu adalah sama sahaja. Okey, frekuensi ni, okey untuk checking placement ni, okey kita nak check tube ni, okey dia memang setiap kali sebarang pemberian susu ataupun ubatan memang kita kena check. Okay, contohnya kalau pukul 8 pagi tu, sebelum kita bagi susu, feeding pada pasien, kita akan check dulu placement tube. Nanti pukul 12, contohnya feeding pukul 12 nanti pun kita kena check lagi. Jangan pukul 8 pagi tu, oh okey, kita dah check, okey, tak ada masalah. Jadi pukul 12 tu kita nak check. Tak boleh macam tu. Setiap kali pemberian feeding, susu ataupun ubatan, memang kita kena check placement tube tu. Ataupun kalau pasien ada komplain discomfort ke ataupun coughing ke ataupun vomiting ke ataupun pasien ada menunjukkan tiba-tiba sudden sign of respiratory difficulty pun sama juga kena check juga ataupun if the visible part of the tube changes in the length. Maksudnya kalau kita masuk masa-masa kita ukur tube tu daripada hujung hidung ke hujung ke earlobe ni dan ke zipop fossa dan kita akan tambah 5 cm lagi. Lepas tu kita akan tanda dekat tube tu. Jadi kalau masa kita nak bagi feeding patient pun, kita kena check juga tube tu. Kadang-kadang yang penanda tu, kadang patient mungkin tertarik dan penanda tu mungkin akan terkeluar. Jadi pun kita kena check juga.
dekat yang pasta yang kita tanda tu. Itu untuk bantu jugalah sebagai rujukan ataupun panduan kat kita juga. Yang kita yang kita tanda dekat pasta yang kita tanda dekat tube tu. Okey, satu lagi adalah macam saya beritahu sebelum ni, kita ada juga feeding melalui percutaneous gastrostomy ataupun kita panggil sebagai PEG, iaitu percutaneous endoscopic gastrostomy. Ini adalah satu prosedur lah, itu yang direct ke dalam perut pesakit. Ini juga adalah salah satu tujuan untuk pemberian oral intake jugalah atau susu dan juga ubatan. Contoh-contohnya macam kes yang dysphagia ataupun sedation. Dysphagia ni maksudnya pasien yang dia mengalami masalah untuk menelan. Tak kisahlah kadang-kadang pasien tu nak telan air liur pun tak boleh. Ada juga kes-kes yang macam ni. Bukan sekadar nak telan, nak ambil air ataupun makanan. Nak air liur pun dia tak boleh telan. Kes-kes macam ni pun dia akan masukkan juga sama ada rest tube ataupun tengoklah ataupun PEG. Ini bergantunglah pada keadaan pesakit. Okey, yang PEG ni dia adalah stent untuk yang percutaneous endoscopic gastrostomy dan prosedur ni biasanya kalau saya tanya rakan saya di hospital kita USF, biasanya dilakukan di makmal endoskopik lah. Ada juga dilakukan di Dewan Bedah pun ada juga, tapi biasanya dilakukan di makmal endoskopik. Ini adalah tube yang direct lah ke dalam perut pesakit. Ni tujuan dia sama macam tadi saya kata, dia adalah untuk allow nutrition, fluids ataupun medication lah ke dalam perut pesakit. Ni macam bypass lah. Biasa kita akan melalui mulut, esophagus dulu. Tapi ini direct terus ke dalam perut pesakit. Ini contohlah yang sama saya sebut tadi. Okay. Ini yang kalau dalam gambaran yang dalam abdominal ataupun stomach patient, perut pesakit. Kita nampak sini ni stomach wall. Okey, ini adalah dia punya catheter dia kat sini. Ni dia pun ada clamp juga, clamp dia kat sini. Ini di sini kita akan sambungkan yang shrink untuk pemberian feeding tu. Ni direct lah masuk dalam stomach patient. Ubatan ataupun susu. Ini sama juga gambaran. Ini yang ni lah. Mungkin ada di antara student yang pernah tengok tube ni. Dia kalau kita tengok dengan rest tube tu, saya rasa kalau rest tube tu dia lebih halus sikit. Berbanding dengan yang tube gastrostomy ni, dia lebih besar sikit. Kita tengok. So, ada clamp kat sini. Jadi kita akan sambung kat sini lah, hujung sini. Yang shrink untuk pemberian feeding tu. Ni kita tengok. Kalau semua kita bagi tu, kita tengok lah. Takut ada tertarik ke dekat sini ni. Ini yang kat dalam. Stomach wall patient. Keadaan dia macam mana. Untuk just tahu sahajalah. Okay, conclusion dia. Okay, patient in the hospital as well as home care setting lah often require nutritional supplementation with enteral feeding lah. Memang penting lah feeding ni sebagai keperluan nutrition badan, kalori badan. Okay, jadinya feeding ni boleh diberikan melalui sama ada nasogastrik ataupun nasoduodenal ataupun orogastric ataupun nasojejual. Macam pelbagai cara lah untuk pemberian feeding. Okey, ataupun ubatan. Okey, jadinya fokus kita sebagai nurse adalah untuk pastikan tube tu berada di tempat yang betul dan kita perlu elakkan sebarang complication. Kita nak tube tu contohnya misplacement ke dalam lung patient contohnya. Itu kita kena elakkan lah. Sebab kita nak elakkan juga dari segi, kena tengok juga dari segi aspiration lah. Lepas tu dia kata sebagai nurse memang penting. Ini adalah sangat penting pada kita untuk check, sebab itulah setiap shift contohnya macam saya sebut tadi, memang setiap shift ataupun setiap pemberian feeding ataupun ubatan memang kita kena check tube ni. Dan kena pastikan tube ni berada di tempat yang betul dan juga selamat. Okay. Ini adalah rujukanlah kalau kita nak tengok kat sini. Ada nak tanya ke pasal yang feeding ni, nasogastric tube feeding ni? Madam, Ya. kalau patient ada ubat dia, so Okey. bila nak bagi ubat dia kalau dia ada susu?
Okey. Kalau yang ubat tu, okey, tunai. kalau ubat tu, kalau misalnya mungkin kalau awak pernah tengok dekat ward, setengah-setengah ward tu, ubat tu dicampur dalam susu sekali. Sebenarnya tak boleh sebenarnya ubat, sebarang ubatan dicampur dalam susu sebenarnya. Okey. Jadinya ubatan memang kena asingkan. Tak kisahlah sama ada sirap ke, tab oral apa ni medication dalam bentuk tab ke, biji tu pun tak boleh. Tapi pemberian ubatan sama ada kita kena bagi sebelum ataupun selepas feeding, dia adalah bergantung kepada keperluan ubatan tu. Mungkin setengah ubatan tu dia kena bagi pre-medication, pre-feeding. Jadi maksud kita kena bagi sebelum pemberian susu. Jadi kalau ubat tu adalah untuk post feeding, maksudnya selepas pemberian feeding, maksud kita kena bagi selepas feeding. Contohnya kita habiskan, kalau contohnya ubat tu kita perlu beri selepas feeding, jadi kita akan habiskan dulu susu, lepas tu ni barulah kita masukkan ubatan, selepas tu barulah kita bilas dengan air bilasan. Jangan kita bagi susu, lepas tu bagi ubat, lepas tu bagi susu, lepas tu baru kita bilas dengan air bilasan. Memang benda ni saya dah tanya pada pakar pemakanan lah ataupun dietitian di hospital USM. Dia kata memang tak boleh selang-seli macam tu. Sebabnya ada student tanya, puan sebab setengah-setengah ward tu dia macam selang-seli. Dia mula dia masuk air bilasan, itu air minum yang kosong tu. Lepas tu dia bagi feeding, lepas tu dia bagi ubat. Lepas tu ni dia bagi susu balik. Lepas tu baru dibilas. Jadi bila saya tanya pada dietitian, dia kata tak boleh macam tu dia kata. Dia kata kalau ubat tu perlu diberi selepas feeding, jadi kita habiskan dulu susu formula tu, lepas tu baru kita masukkan ubatan yang kita dah crush, yang kita yang kita dah campur dengan air tu, lepas tu barulah kita last kali baru kita bilas dengan air minuman yang bersih tu. Kecuali lah kalau ubat tu perlu diberi sebelum feeding. Jadi kita masuk dulu air bilasan, lepas tu baru kita masuk ubatan, lepas tu baru kita bagi feeding sampai habis, lepas tu baru kita masuk air bilasan balik. Tapi ubat sebenarnya memang tak boleh campur dalam susu. Boleh ke Kavita menjawab ke soalan tu? Thank you, Puan. Menjawab ke Kavita? Ya, ya. Okey. Okey, saya nak share pengalaman saya semasa saya tengok student dalam ward masa kat klinikal. Okey, saya masuk ward ward lah saya tak nak mention. Okey, masuk ward untuk tengok student. Okey, masa saya tengok student tu, student tu masa tu dia nak bagi feeding pada patient. Lepas tu saya kata, okey tak apalah saya nak tengoklah awak bagi susu feeding pada patient macam mana. Okey, saya pun ikut dia masuk dalam pantry. Lepas tu ni saya pun katalah, mana ubat pasien? Ada ubat tak pasien ni? Dia kata ada puan kata. Okey saya kata, lepas tu ubat dia mana? Dia kata ubat ni staff nurse dah campur ubat dalam susu pasien. Saya kata sepatutnya tak boleh saya kata. Siapa yang prepare susu ni? Dia kata nurse yang bantu, nurse yang prepare susu tu untuk bagi pada pasien. Okey saya kata okey, sepatutnya tak boleh sepatutnya. Okey, kalau kita nak bagi feeding pada pasien, ada ubatan kita yang kena prepare dan sebagai staff nurse pun sebenarnya memang tak boleh macam tu. Ubat memang tak boleh campur dalam susu. Okey, saya kata okey sekarang ni ubat ni dah campur dalam susu saya kata. Jadinya ubat apa yang dalam susu pasien ni? Saya tanya pada student. Student pun senyap, tak boleh nak jawab. Saya tak tahu puan. Okey, awak pergi ambil med chart pasien. Okey, student pun pergilah ambil med chart pasien. Lepas tu dia pun check dengan saya. Apa ni ubat yang ada dalam feeding patient lah. Okey, kita pun check, saya pun check dengan student satu saya check dengan student. Lepas tu bila saya check dengan student, ada ubat anti hypertension. Ubat untuk darah tinggi. Saya kata ubat ni, saya tengok bukan ada satu, ada 2-3 jenis ubat untuk hypertension patient. Saya pun tanyalah awak nak bagi feeding ni, awak dah check ke BP patient? Dia kata tak lagi puan. Lepas tu awak tengok tak ada 2-3 jenis ubat ni untuk hypertension patient ni saya kata. Okey, lepas tu bila saya check, ada satu ubat tu saya confuse. Sebabnya sepatutnya ubat tu bukannya diberi pada masa tu, pada pukul 8 pagi. Dia kena beri awal pada pukul 6 pagi. Lepas tu, tapi ubat tu bila ditanya telah dimasukkan dalam feeding patient. Jadinya sepatutnya masa feeding tu ada 2 sahaja ubat antihipertensif tapi sekarang dah ada 3. Okay. Saya kata tak apa, saya pun jumpa dengan sister dalam ward tu, saya pun tanya adakah ubat ni boleh diberi sebabnya masa tu yang sister dalam ward tu pun kawan saya dan dia ada postbasic bahagian kardio lah. Jadi saya tanya pada dia lah sebab dia lebih expert. Jadi dia kata sepatutnya tak boleh.
Jadinya bila dapat tahu macam tu, awak bayangkan macam mana bahayanya jika sebagai student, ubat tu dah campur dalam feeding patient. Memang saya tahu awak ikut arahan staff nurse, tapi awak tak tahu ubat apa yang dimasukkan dalam feeding patient. Lepas tu awak tak check BP patient, awak tak tahu ubat patient. Rupanya dalam feeding yang staff nurse prepare tu ada 3 jenis ubat antihipertensif. Awak bayangkan awak bagi feeding pada patient tanpa awak check BP patient dahulu. Kalau BP patient low macam mana? Dalam feeding patient ada 3 ubat antihipertensif. Awak rasa boleh bagi tak ubat dengan feeding yang ubat yang telah dicampur dalam feeding patient tu? Siapa nak jawab? Rasa-rasa boleh bagi tak? Tak boleh. Tak boleh. Sangat-sangat bahaya sebenarnya. Kalau awak nak bagi feeding yang dah dicampur dengan ubat, pasal awak tak tahu pula ubat apa ada dalam feeding patient tu. Kalau macam yang kes macam ni sampai ada 3 antihipertensif yang diberikan pada patient, lepas tu tak check pula BP patient. Lepas tu nak jadikan cerita, memang sistem masa tu dah memang merah dah muka, memang nak marah pada staff dia. Sebenarnya kita bukan nak cari kesalahan staff sebenarnya. Masa tu saya dengan student tak ada niat pun nak salahkan siapa-siapa. Tapi sebabkan kebetulan macam mungkin ialah Tuhan macam Tuhan nak tolong saya dengan student. Kalau bagi pada patient, memang sangat bahaya sebenarnya. Lepas tu feeding tu pun susu tu bila masa nak bagi tu bawa tray tu pada patient, kebetulan patient fail. Lepas tu sweating. Lepas tu saya kata, kenapa patient ni sweating, fail pucat berpeluh, saya kata. Lepas tu saya pun suruh arahkan student pergi check pula CBS patient. Bila check CBS patient, patient hypo. Lebih kurang 2 point berapa ke CBS dia, millimol per liter. Awak bayangkan macam mana keadaan patient? Patient hypo pula ni. Sebab itu sangat-sangat bahaya. Sebab itu walaupun awak ikut arahan staff ni dalam ward, kena tahu juga. Kalau misalnya ubat tu. Tapi sebenarnya memang kalau misalnya ubat dah dicampur dalam feeding patient sebenarnya tak boleh, sangat bahaya kalau awak nak bagi. Sebab awak tak tahu ubat apa yang staff nurse dah letak dalam feeding patient tu. Saya sebut tadilah macam cerita tadi sangat-sangat bahaya. Tak kisahlah walaupun patient tu, contohnya kalau bukan patient yang feeding pun. Kalau sebarang ubat, awak kena check dulu. Contoh kalau ubat antihipertensif. Yang ada pengalaman saya dengan student juga, okey, petang tu saya masuk ward, lepas tu student nak bagi ubat antihipertensif pada patient. Teprazosing pada patient. Okey. Lepas tu saya tanya dia, okey, awak nak bagi ubat tu, awak dah check ke belum BP patient? Dia kata tak lagi puan. Kenapa? Sebabnya kawan saya baru 5 minit yang lepas ataupun 10 minit yang lepas dah check BP patient puan. Okey, BP patient berapa? Dia pun sebut-sebut. Okey, memang okey. Memang kawan awak dah check BP patient dan memang masa tu BP patient normal. Memang kita boleh serve lah ubat tu, antihipertensif tu saya kata. Tapi sekarang ni awak yang nak bagi ubat ni. Jadi saya nak awak yang check BP patient. Saya tak nak guna pakai bacaan, vital sign member awak, kawan awak saya kata. Jadi dia pun ikut sekali dengan saya pergi check BP patient. Bila check BP patient lebih kurang dalam below daripada 100, iaitu dalam 90.60 BP patient. Lepas tanya, kalau bacaan BP patient macam ni, boleh ke nak serve antihipertensif pada patient? Student dah start senyap dah. Lepas tu saya kata, mari sini kita note pada doktor. Bila note pada doktor dengan submit in charge, memang ubat tu tak boleh diberikan kepada patient. Memang kena hold ataupun omit lah. Jadi kita tulis dekat catatan tu, okey, teprazosing, sekian-sekian, tarikh. Okey, lepas tu ni will hold. Lepas tu doktor, siapa yang kita noted pada pukul berapa. Lepas tu pada pukul lebih kurang pukul 4 petang. Ubat tu ada untuk pukul 4 petang sebenarnya. Jadi nampak tak bahayanya? Tak boleh. Kalau dengan saya, walaupun kawan awak dah check 5 minit ke, 10 minit yang lepas ke, tapi jika awak yang nak serve ubat tu pada patient, tolong check BP patient. Ini berlaku dalam ward medical. Kalau kes-kes ward medical dia lain prosedur dia. Tapi bagi saya semua ward pun sama juga. Walaupun medical ke, surgery ke. Kalau ward medical lagi lah. Sekarang keadaan patient tu macam bila-bila je BP patient boleh drop. Keadaan patient tiba-tiba je boleh tak stable. Sangat-sangat bahayalah kalau buat benda yang macam ni. Jadi banyak kena berhati-hati. Walaupun nurse yang order pun kita kena check juga sebab kita yang akan serve. Kalau jadi apa-apa kat patient, orang akan kata, siapa yang serve ubat ni?
memang kita lah kan, kalau kita yang serve, jadi kita akan dipertanggungjawab, kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi tolong berhati-hati. Terutamanya macam kalau ubat sirap-sirap tu. Kalau ubat sirap tu jangan praktis juga kalau guna shrink out. Saya memang sangat allergic kalau ubat sirap prepare dalam shrink. Pernah berlaku dan boleh berlaku. Pernah berlaku dan boleh berlaku. Kalau ubat shrink, ubat sirap, kita prepare dan gunakan shrink. Kalau kita tertukar, contoh kalau macam potassium citrate kan, yang warna dia jernih tu. Kalau awak tak label, lagilah ubat tu jenis, kita takut tertukar dengan flushing normal saline tu. Awak bayangkan kalau awak bagi miski CL yang sepatutnya ikut oral, tapi awak bagi ikut vein patient. Keraslah jantung patient. Boleh mati patient. Sangat-sangat bahaya. Lepas tu saya kalau ubat sirap, kalau prepare, lebih baiklah kita prepare dalam cup, dalam cawan, daripada kita prepare dalam shrink. Sangat bahaya. Pernah berlaku ya, pernah berlaku. Contoh. Okey, ada apa lagi nak tanya pasal yang feeding ni? Sebelum kita buka muka surat 148, saya explain satu-satu. Madam, Ya? untuk flushing kita guna normal saline. Tak, kita guna air yang biasa saja. Okey. Untuk yang flushing yang air bilasan yang kita panggil air bilasan tu, Ha. tak perlu guna tak perlu guna normal saline pun. Kita guna air minuman yang biasa je. Sebab Okey. tu yang sebelum ni ada student tanya kan. Dia kata, "Puan, kita guna air stray water ke yang dalam pot tu?" Macam saya bagi tahulah sebenarnya stray water yang dalam botol tu, air tu mahal tu. Kalau kita tanya farmasi, ubat air yang stray water tu mahal dalam botol tu. Tapi setengah-setengah ward dia guna sebab mungkin patient tu dia tak boleh nak tolerate dengan air minuman yang dalam ward tu. Mungkin kalau dia ambil air minuman yang dalam ward tu, mungkin patient akan jadi diarrhea contohnya. Jadi sebab itulah diguna stray water yang dalam botol yang dalam ward tu. Jangan tertukar ya. Kalau yang dia ada 2 botol, satu stray water, satu yang normal saline. Kalau yang stray water tu dia punya kertas tu warna hitam, kalau yang normal saline tu dia punya kertas warna biru. Jangan tertukar yang warna yang botol dia pattern sama tapi label dia lain dan kertas dia warna lain. Jangan tertukar. Yang warna biru tu normal saline, yang hitam tu stray water. Jadi kalau patient tu boleh guna je air minuman yang dalam ward, yang bersih tu, yang telah dimasak yang bersih tu, boleh je guna air tu. Tak perlu pun guna stray water. Sebab dalam ward sekarang ni dah ada yang setengah ward tu ada yang air kowe, ada kuku kan. Boleh je guna air tu. Tak ada masalah asalkan air bersih dan selagi patient tak ada masalah, boleh je. Tak nak lah sampai patient diarrhea kan sampai 5 kali, setiap kali bagi feeding diarrhea. Tak nak lah macam tu. Kalau kita refer dietitian, kadang-kadang dia salah satu alternatif lah mungkin kita try tukar pada air stray water ataupun kadang-kadang dietitian akan tukarkan susu formula tu. Dia akan tukar juga. Bergantunglah setengah patient dia tak sama penerimaan dia. Yang itu kalau susu tu bukan kita lah decide tu nak guna nutrient fiber ke itu bukan kita yang decide oleh makanan dietitian kita. Okey, apa lagi nak tanya? Feeding ni ada apa lagi nak tanya? Tak ada. Tadi kita pergi buku benda prosedur, muka surat 148. Kita tengok prosedur nasogastric tube feeding. Ada tadi. Okey, saya tengok dari segi implementation. Okey, yang pertama sekali dulu. Okey, kena tengok dulu. Ada tengok video saya tu. Ada siapa tengok video yang saya tunjuk yang contoh dietitian, audit by dietitian tu. Faham tak yang tu? Kadang-kadang satu patient, dia pertama kali baru nak start feeding. Kadang-kadang biasa kita akan start dengan bagi air kosong dulu. Kita tengok dulu sama ada patient boleh tolerate tak dengan air kosong dulu. Kita bagi 50 cc, kita tengok. Kalau lepas kita bagi sekali, 2 kali tu, 3 kali tu, patient boleh tolerate dengan air kosong tu, pasti baru kita start dengan feeding. Contohnya mungkin 100 cc dulu ke. Lepas tu kita akan gradually increase lah 100 cc ke 150 cc. Lepas tu 200, lepas tu 250. Dan seterusnya feeding.
ikut yang dietitian audit tu. Okey. Lepas tu kena pastikan yang kalau kita tengok yang pertama tu kena pastikan check nota patient. Lepas tu check nursing care plan. Okey, pastikan patient yang betul, nombor pendaftaran yang betul. Lepas tu pemberian susu tu pun susu yang betul juga. Edition tu. Yang kedua tu adalah greet patient, kena bagi salam, lepas tu perkenalkan diri. Okey, bagi salam tu dengan kita identify dengan patient lah. Lepas tu perkenalkan diri, lepas tu explain prosedur yang kita nak lakukan dengan kita terangkan tujuan prosedur. Lepas tu kalau ada ubat tu kita akan crush dulu, okay, macam kita tumbuk dulu, lepas tu kita campur dalam air. Okay. Kalau dalam video saya tu, air yang kalau ubat tu tak semestinya 20 ml, tak semestinya 20 ml. Okay. Ubat yang campur dengan air tu. Itu bergantung kepada berapa banyak ubat lah. Kalau contohnya ubat tu sikit sangat ke, mungkin dalam 10 ataupun 15 ml pun dah cukup. Tak semestinya ke 20 ml ya. Sebab dalam video saya tu saya tunjuk 20 ml kan, tapi tak semestinya 20 ml. Okay. Kalau ubat macam kelas biji sahaja, kecil pula tu. Mungkin tak perlu sampai 20 ml. Mungkin 10 ml ke pun dah cukup dah. Ya? Okey. Lepas tu kita bawa dula ataupun tray kepada pesakit. Okay. Dari segi peralatan tu kalau kita tengok dalam buku manual prosedur tu, okey dia ada feeding formula iaitu kita dah prepare dalam jug. Lepas tu kita ada air dengan sekali dengan yang ubatan tu. Lepas tu tissue paper, lepas tu syring 10 cc, lepas tu syring 60 cc, lepas tu galley pot yang ada dengan air, lepas tu ubatan yang telah ditumbuk. Okey, lepas tu kita ada yang ini option kan dikatakan gelas untuk water, lepas tu sarung tangan bersih, lepas tu stethoscope, lepas tu kertas blue litmus paper tu dengan blue sheet lah ataupun kain pengalas. Lepas tu hand sanitizer untuk hand rub. Okay. Lepas tu provide privacy, lepas tu positionkan patient dalam keadaan semi-powerless ataupun powerless. Lepas tu positionkan overbed table patient supaya susu tu mudahlah masa kita nak bagi susu tu. Nanti kalau jauh sangat susah pula awak nak ambil kan jak susu tu. Jadi letakkan berdekatan overbed table tu dengan patient. Lepas tu kita letak kain blue sheet ataupun kain pengalas small protector atas dada patient. Lepas tu lakukan hand rub. Lepas tu kita pakai sarung tangan bersih. Lepas tu dekatkan peralatan. Lepas tu kita kena check dulu tube placement tu. Yang kita dah ada, yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, contohnya kita buat pop sound test. Lepas tu kita aspirate gastric content test. Lepas tu kalau ada litmus, kita buatlah litmus paper tu. Okey, lepas tu kita boleh juga buat yang bubble test tu. Air bubble test tu. Okey. Okey, lepas tu kat sini, okey. Yang step yang ke-15 tu. Okey, yang kat sini ni, ada persoalan tak? Ni, dari segi macam mana kalau nak stop feeding ni? Okey, contohnya kalau masa yang aspirate tu, kalau yang normal adalah warna macam keputih-putihan, kekuningan ataupun kehijauan. Okay. Kalau selain pada warna tu, kalau macam kita, awak rasa macam, sudah rasa macam, ini apa ni cecair apa ya keluar pada stomach patient ni. Contohnya kalau macam ada warna koko-koko ke, ada warna gelap-gelap ke, jangan terus bagi feeding pada patient. Tunjuk dulu kepada doktor, rujuk dulu kepada doktor, nak confirm yang itu bukannya takut ada blood dalam stomach patient. Contoh takut patient ada masalah GIT bleeding ke. Kadang-kadang kalau dalam waktu kita panggil biasanya macam coffee ground, warna coffee ground tu. Jadi kena tunjuk dulu pada doktor, kita takut tiba-tiba kalau patient ada berlaku pendarahan dalam stomach patient tu. Jadi confirm dulu. Tengok dulu, tarik tu tengok dulu warna apa yang keluar tu. Biasa dulu memang kita bawa, kita akan letak dalam galley pot ataupun dalam syring tu memang kita akan tunjuk pada doktor. Kita panggil doktor, tunjuk doktor. Boleh bagi ke macam tak warna yang normal. Biasa warna putih ke kuning ke hijau tapi macam warna gelap-gelap doktor macam warna koko. Biasa biar doktor tengok dulu, biar dia check dulu. Pastikan dulu sama kita boleh terus tak bagi feeding pada patient ataupun tak. Kalau warna kopi-kopi gerang ke warna gelap-gelap tu jangan terus bagi ya, confirm dulu dengan doktor, tunjuk dulu pada doktor. Okey. Lepas tu kalau patient dah ada dah feeding sebelum ni, contohnya pagi tadi kita dah bagi patient 300 cc susu contohnya. Lepas tu pukul 12 tu kita nak bagi. Maksud sebelum kita bagi memang kita akan aspirate dulu kan, kita check dulu. Okey, kalau kita tarik tu penuh lagi dengan susu dalam syring tu.
Okey, kita tarik lagi. Lepas tu kita akan tarik sampai dalam 50 cc, kita tengok. Kalau 50 cc tu masih banyak lagi susu, kena tanya, confirm juga dengan rujuk juga kepada doktor. Tanya dulu pada doktor. Okey, kalau doktor kata, okey cuba kalau 50 cc tu dah susu, okey cuba tarik lagi. Kalau kata, cuba tarik sampai 100 cc contohnya. Kita pun tarik lagi sampai 100 cc. Okey, kalau sampai 100 cc pun masih susu lagi, kena tanya, bagi tahu pada doktor juga. Sama ada kita nak continue ke tak feeding yang pukul 12 tu. Dan kita kena tengok jugalah yang susu yang keluar tu adalah betul-betul susu ataupun ada campuran warna lain. Kena rujuk pada doktor juga. Okay. Lepas tu kalau doktor kata kalau misalnya kebiasaannya, kalau feeding patient 300, kalau kita tarik susu tu sampai 100.5, biasanya kita hold lah susu yang tengah hari tu. Memang kita tak bagilah biasanya. Biasa kita tak bagi, kita kena hold dulu. Yang feeding pukul 12 tu. Tapi kalau awak nak hold pun jangan biarkan susu yang dalam tube tu nampak putih je. Kena bilas dululah, kena bilas dengan air bilasan ataupun air minuman dulu. Clearkan dulu dalam tube tu. Jangan pula ada susu dekat tube tu, pasal awak klaim pulanya. Kena bilas dulu dengan air bilasan ataupun air minum. Lepas tu ni baru kita check balik nanti. Tapi yang ini dia bergantung kepada protokol lah. Mungkin setengah-setengah ward ataupun setengah hospital ataupun setengah jabatan tu dia berbeza. Jadi bergantung. Tapi kalau misalnya awak rasa macam was-was ataupun rasa macam boleh bagi ke feeding patient ni? Rujuk dengan doktor dalam ward. Tanya dulu sama ada boleh continue ke ataupun tidak feeding patient. Okey. Maksudnya yang step 13 ni penting untuk tengok dari segi amount dia, iaitu jumlah yang kita tarik keluar tu dan juga color dia. Color yang kita tarik keluar tu. Adakah susu sahaja ataupun ada warna campuran yang lain. Mungkin susu ataupun warna susu dengan campur macam ada koko-koko sikit ke apa ke, tu memang kena tunjuk pada doktor. Kena rujuk pada doktor. Kita takut ada bleeding dalam stomach patient sebenarnya. Sebabnya ada kes-kes yang macam tu. Okay. Lepas tu nya baru kita clamp. Ingat, kalau kita buka clamp dekat hujung rest tube tu, kita kena clamp yang kat hujung tube tu. Lepas tu baru kita sambungkan shrink 60 cc pada rest tube tu. Lepas tu baru kita tuangkan 20 ataupun 30 ml air lah. Air yang bersih tu. Sebabnya tujuan dia adalah untuk tengok pattern tube tu. Okay. Kalau misalnya air kosong tu, yang air minuman tu kita letak, tak ada masalah, boleh turun dengan baik, dengan laju, maksudnya tak ada masalah lah. Lepas tu ni barulah kita letakkan susu. Kita letak dulu 50 ml. Lepas tu ni bila dah turun, kita buka clamp perlahan-lahan. Kita biar susu tu turun dulu sampai ke paras hujung shrink. Lepas tu baru kita tambah lagi sampai 50. Hinggalah kita akan ulang prosedur ni sehinggalah habis. Okay, bila susu dah habis, feeding dah habis, baru kita masukkan balik 20-40 ml yang air minuman ataupun air bilasan tu. Itu adalah yang langkah yang seterusnya. Okay, lepas tu bila dah selesai, barulah kita clamp tube tu. Okey, lepas tu ni barulah kita letak, jangan lupa dari segi safety tu kena letak tube tu di sisi kepala, di sisi telinga ni, sisi kepala pesakit. Jangan letak atas dada pesakit. Okey. Lepas tu ni jangan turunkan kepala pesakit lepas bagi feeding tu. Dia kena posisikan patient dalam keadaan fowlers tu ataupun semi fowlers tu antara 30 minit hingga 60 minit selepas pemberian feeding. Okay, lepas tu macam biasalah kita kemaskan peralatan, lepas tu kemaskan selesaikan pesakit, kemaskan peralatan. Lepas tu ni lakukan hand wash, lepas tu ni dokumentkan prosedur dalam IO chart. Okey. Okey, yang ni ada apa nak tanya tak pasal pemberian feeding ni? Pasal pemberian saya nak tahu, kalau ubat tu sebab tu dia kena crush betul-betul, kena macam sebatikan betul-betul dalam air. Kadang-kadang bila kita masuk air bilasan,
okey dengan baik, dengan lancar, dengan laju. Lepas bila kita masuk susu feeding pun sama juga, tak ada masalah. Tapi feeding pun, susu pun kena bancuh betul-betul, kena mix betul-betul, jangan bagi ada ketul-ketul. Kalau bila ada ketul-ketul nanti susah nanti. Susah nanti nak adjust balik, nak bagi susu tu turun balik. Sebab tu susu tu terutamanya macam kalau susu yang pekat sikit, susu nutrien diabetik. Kalau susu nutrien diabetik tu dia macam ada macam pekat dan macam kalau awak tak buat betul-betul, tak kacau betul-betul dia akan jadi ketul-ketul je. Dan takut block nanti susu tube yang breast tube tu, tube feeding tu. Macam juga ubatan. Macam saya cerita tu bila bila student yang saya pergi hari tu dalam ward bagi feeding, bila dia masuk susu, lepas tu bila masuk ubat, jadi tersumbat dekat dalam tube breast tube tu. Lepas tu buat macam bila kita cuba nak macam kita nak flush balik tu, memang tak boleh nak turun dah. Jadi terpaksa tarik pula nanti rest tube tu. Bila tarik tu nampaklah sepanjang rest tube dalam perut pasien tu, dekat tube tu, penuh dengan ubatan. Sebab tu kena mix betul-betul susu ataupun ubatan tu. Kalau tidak nanti lamalah awak duduk kat pasien pula nak adjust macam mana nak bagi turun susu dengan ubat tu. Okey lagi tanya apa lagi? Pasal yang prosedur ni. Puan, kena pakai glove. Saya. Kena pakai glove. Tapi pakai glove yang bersih sahaja. Okay. Sebab kita main dengan body fluid patient kan. Sebagai precaution, standard precaution. Sebagai standard precaution. Dan prosedur ni kalau patient, contohnya kalau bedridden, kalau patient bedridden ni bukan selama-lamanya dia akan duduk dalam ward ataupun dalam hospital. Jadinya nanti kalau patient balik, memang kita kena ajar keluarga, macam mana cara pemberian susu ni dengan betul. Tapi kalau patient keluarga balik, kita tak boleh nak ajar lah patient keluarga dia guna stethoscope kan. Biasa kalau dalam ward tu kita ajar cara nak check placement tu ialah dengan cara aspirate gastric content ataupun dengan cara yang bubble tu. Tu je lah kita belajar pada patient, pada relative dia macam mana nak check placement tu. Satu lagi kita ajar dari segi tengok yang bila kita tube tu kita akan tanda kan. Bila kita dah ukur, kita akan letak plaster dekat tube tu. Jadi yang itu pun salah satu juga sebagai panduan untuk relative dia. Kalau misalnya yang tanda plaster tu nampak macam dah terkeluar, maksudnya keluarga memang kena bawa balik kena bawa keluarga patient ke hospital ataupun klinik ataupun boleh panggil yang bahagian macam MA ke ataupun doktor ke ataupun staff nurse untuk kat ruang untuk check balik yang tube tu. Sangat bahayalah kalau misalnya bagi susu juga tapi tak pasti tube tu balik di tempat yang betul ataupun tak. Dan perut patient ke tak tube tu. Lepas tu kalau patient balik, kalau feeding ni pun sama. Kita kena tulis kat kertas. Berapa skop nak bancuh, berapa air bilasan kena bagi. Sebab tu kalau patient yang nak balik, kalau patient nak balik ni biasanya kita kena ajar awal-awal lagi dalam ward. Kita ajar relative macam mana cara pemberian feeding ni. Tapi kita kena tengoklah jangan bila kita ajar, kita tinggallah terus pada relative. Tak boleh juga macam tu. Maksud kita kena tengoklah relative bagi tu. Kita tengok tapi keluarga dia pun relative yang buat. Sebabnya bila ada apa-apa yang dia macam confuse ke ataupun keliru ke, kita boleh bagi tahu terus dalam ward sebelum balik ke rumah. Sebenarnya boleh je kalau relative nak bagi kalau yang plan untuk discharge tu, tapi kita kena tengoklah, kita kena ada bersama dengan patient dan juga semasa relative bagi feeding pada patient. Okey, ada apa lagi nak tanya? Okay, ada apa lagi nak tanya pasal yang feeding ni? Ada ya. Saya tanya, masa kita bagi ubat tu, kita kena flush dulu baru bagi ubat ke ataupun ubat dulu baru kita flush? Okey, kalau misalnya dia macam ni. Dia macam ni. Dia macam ni. Kalau misalnya dia macam ni. Kalau ada ubatan, kita masukkan dulu air bilasan kan sebab kita nak check pattern airway tu dulu. Kita masukkan 20 ml.
Okey, kita pun buka kelam perlahan-lahan, kita tengok okey ke tak okey kan, air boleh turun ke tak, air bilasan ataupun air minuman tu boleh turun dengan baik ke tak. Okey, kalau boleh turun dengan baik, kita pun baru bagi susu. Letak susu dulu. Okey, contohnya 300 kan, 300 ml, kita pun habiskan dulu 300 ml sampai dekat leher shrink tu, sampai kat leher shrink tu kita pun clamp, kita pun masukkan ubatan. Yang kita dah bancuh. Contoh kita dah bancuh ubatan tu dalam 20 ml contohnya. Kita pun masukkan ubatan yang dah campur dengan air tu yang 20 ml tu. Kita pun buka balik clamp, turunkan dulu ubatan tu. Lepas tu baru kita masuk air bilasan yang 30 ml lagi tu. Sebabnya jumlah air bilasan tu adalah 50 ml. Kalau saya suka masuk 20 ml dulu. Lepas tu yang last kali tu, bilasan yang last kali tu 30 ml. Masuk, habiskan susu. Lepas tu masukkan ubatan yang dah campur dengan air tu. Lepas tu baru masuk air bilasan pula. Jawab ke soalan tu? Menjawab Puan. Maksudnya bukan kita bagi susu, lepas tu nak masuk ubat kita bilas dulu. Lepas tu kita masuk ubat tak. Habis je susu, habis je susu, terus je masuk ubatan yang kita dah campur dengan air tu. Kira kita flush dulu. Lepas tu bagi ubat. Lepas tu bagi feeding formula susu tu. Kita flush dulu. Lepas tu kita bagi feeding. Lepas tu kita bagi ubat, lepas tu baru kita flush balik. Okey. Lepas tu baru bagi susu. Ubat tu macam mana? Contoh macam kalau ada susu masa tu kena ikut apa yang ubat tu ni kan. Masa ubat tu bagi sebelum makan ataupun selepas makan. Kalau ubat tu sebelum feeding, kita masuk air bilasan dulu. Lepas tu kita masuk ubat. Lepas tu kita masuk susu. Lepas tu kita bilas. Okey. Itu sebelum feeding, sebelum ubat. Sebelum susu. Tapi kalau selepas susu, kita masuk air bilasan, kita masuk susu, kita masuk ubat, kita masuk air bilasan balik. Okey, faham. Tapi kalau ubat tu pre-feeding, kita bagi sebelum susu kan. Kita masuk air bilasan dulu, kita masuk ubat dulu, kita masuk susu, lepas baru kita masuk air bilasan balik. Okey, faham. Cuma kita tak nak bagi masuk air bilasan, masuk susu, masuk ubat, masuk susu, lepas tu masuk air bilasan pula. Kita tak nak macam tu. Okey. Jangan selang-selikan dia. Sebabnya saya memang ada bincang dengan dietitian. Sebenarnya dietitian kadang-kadang setengah ward masih praktis macam tu. Betul member saya dietitian tu kata dia sebenarnya dah bagi tahu dalam ward dia sebenarnya tak macam tu. Macam selang-seli ubat, susu. Tak nak macam tu sebenarnya. Kalau ubat tu post feeding, habiskan susu, bagi ubat. Kalau ubat tu pre-feeding, bagi ubat, lepas tu baru kita bagi susu, lepas tu kita bilas. Air bilasan tu memang kena ada masa awal dan akhir. Cumanya tengah-tengah tu sama ada kita nak bagi susu dulu ke ubat dulu. Itu bergantung. Kalau ubat tu sebelum feeding, kita bagi sebelum bagi susu. Kalau ubat tu post feeding, kita bagi selepas bagi susu. Tapi air bilasan tu tetap ada di awal dan di akhir. Sebab kita tak nak nanti, kalau kita tak bilas nanti tak nak susu tu ada dalam sepanjang rescue patient. Waktu kita kena bilas air kosong tu, air minuman tu. Okey. Apa lagi nak tanya? Apa lagi nak tanya yang confuse pasal feeding ni? Apa nak tanya? Ya, Macam kita nak bagi antibiotik kan, macam bila nak tunggu time sebelum bagi susu? Antibiotik kan tak boleh campur dengan susu. Antibiotik. Kalau antibiotik tu dia sebelum ke ataupun selepas feeding? Kalau antibiotik tu sebelum feeding, cara yang sama juga. Maksudnya kita bagi air bilasan, kita bagi antibiotik yang hendak dibagi tu, dan baru kita bagi feeding dan kita bagi air bilasan. Tapi kalau setengah ubat tu diarahkan untuk jangan, contohnya ada setengah ubatan tu kita jangan campur dengan feeding contohnya kan. Mungkin kita bagi air bilasan, lepas tu kita bagi ubat dulu, mungkin kita tunggu beberapa minit. Itu bergantung kepada ubat. Ada juga, tengok bergantung pada ubat tu. Ada juga yang macam 30 minit, ada juga yang macam tu.
Oh, Lepas tu saya tengok kata juga. bergantung kepada keperluan ubat. Macam waktu saya kata kalau tak boleh, dia bukannya spesifik macam macam saya bagi tahu tadi. Setengah ubat tu mungkin kena bagi ubat dulu. Lepas tu mungkin dia kata ubat tu kena tunggu setengah jam contohnya. Jadi bagi ubat dulu, lepas tunggu setengah jam baru boleh bagi feeding lah maksudnya macam tu. Sebab tu Okay. dia bergantung kepada keperluan ubat tu dan apa ni? Macam yang macam mana? Macam tu macam keperluan ubat tu. Kalau ubat tu tak boleh campur dengan feeding, memang tak boleh bagi ubat, maksudnya bagi susu tak boleh. Maksud ubat tu kena tunggu, kena macam asingkan contohnya kan. Mungkin kena bagi awal. Dia kena bagi awal lah. Kalau bagi awal, jadi kena mungkin kena tunggu kalau 30 minit ke macam mana ke yang ni. Lepas tu baru boleh bagi feeding. Yang berapa lama jangka masa nak tunggu tu kita boleh confirm dengan doktor. Doktor, ubat ni, kalau doktor kata okey ubat ni tak ada campur dengan feeding contohnya kan. Okey doktor, ubat ni macam mana? Kadang kata okey awak bagi ubat dulu, nanti lepas 30 minit baru bagi feeding ya. Jadi kita ikutlah yang tu. Kalau doktor kata okey awak bagi dulu ubat, yang ni ubat ni kena bagi sejam sebelum feeding contohnya. Okey awak bagi ubat dulu, lepas sejam baru bagi feeding. Kita baru bagi feeding. Sebab saya kata bergantung kepada ubat, bergantung kepada jenis ubat dan keperluan ubat tu. Sebab ada memang betul, ada setengah-setengah ubat yang tak boleh campur dengan feeding. Macam tak boleh bagi serentak macam tu kan. Walaupun kita bagi pre ataupun post, dia ada yang tak boleh nak sekalikan kan. Ada, jadi kena bagi awal lah. Mungkin setengah jam awal ke, sejam awal ke, itu bergantung kepada keperluan ubat tu. Kalau doktor kata tak ada masalah, boleh je yang buat macam yang cara biasa ni, kita buat cara yang biasa ni. Okey. Boleh ke? Okay, apa lagi nak tanya? Sebab itu kalau ada ubatan, kena tahu dulu ubat tu ubat apa dan kena tahulah ubat tu kena diberi cara pemberian dia macam mana. Kita bacakan 7R dan 10R kan. Cara pemberian, macam mana nak beri kan. Reaction dia, tu kena kita tahulah. Yang tu berbezalah. Bergantung pada ubat tu, jenis ubat tu. Okay, boleh ke? Ada apa nak tanya lagi? Okay. Boleh ke tanya apa lagi? Tapi kalau yang dalam ward tu mesti kita tengok yang cara biasa lah kan. Bagi feeding, habiskan feeding dulu, lepas tu baru bagi ubat, lepas tu kita bilas lah. Kecuali kalau ubat tu dia kena bagi sebelum feeding, susu, kita masukkan air bilasan, lepas tu kita masuk ubat, lepas tu kita masukkan susu, lepas tu kita bilas balik. Itu yang standard lah. Itu yang standard kita bagi pada patient kat ward tu. Cuma yang penting sekali macam mana-mana pun ubat jangan campur dengan susu ya, kena asingkan. Lepas tu cara bancuh susu pun penting, jangan bancuh dengan air panas. Siapa yang tengok video saya tu, dia dah ada idea lah. Jangan bancuh susu dengan air panas. Sebab kalau air panas ni, dia boleh rosakkan nutrien susu tu. Sama jugalah kalau macam you nak bancuh susu untuk baby ke, ada adik-adik kecil ke, kan adik-adik yang kecil tu pun sama juga. Susu tak boleh bancuh dengan air yang panas. Dia akan rosakkan nutrien susu tu. Jadinya kalau nak bancuh tu pastikan air tu suam-suam sikit macam tu sahaja. Jangan suam-suam panas, tak nak. Lepas tu ni kalau contohnya kita nak bagi susu 300 ml kan. Okay, dietitian order 300 ml. Kita letak dulu air 300, baru kita letak scoop berapa. Contohnya feeding 300, kita letak air 300, lepas tu kita campurkan scoop yang berapa nak. 7 scoop ke, 5 scoop ke, 4 scoop ke, tu bergantung. Letak dulu air, baru kita letak scoop susu. Scoop susu tu bergantung order daripada dietitian lah. 5 ke 6 ke 7 scoop ni. Sediakan air dulu. Sediakan air dulu baru kita letak scoop susu. Okey. Ada apa lagi nak tanya? Yang confused ke, nak tanya ke, yang keliru ada lagi ke? Puan, kalau patient muntah lepas kita bagi susu, bagi ubat apa tu, kita kena bagi pula ke susu tak payah kan? Kalau patient muntah tak boleh, jangan continue bagi feeding pada patient, kena stop terus. Kalau patient vomit kena stop terus. Dan satu laginya, kena prepare suction. Kena prepare suction. Kadang patient vomit ni, kalau siapa ada pengalaman yang pernah tengok, kadang-kadang keluar ikut hidung, ikut mulut. Kalau patient ada tracheostomy macam mana? Jadi kena prepare suction. Kena suction lakukan suction. Takut masuk dalam lung patient.
Ada, pernah berlaku Kavita. Tiba-tiba awak bagi susu, lepas tiba-tiba vomit, muntah, keluar habis, ikut hidung, ikut mulut, ikut ni, kadang boleh sampai ke masuk tracheostomy tu, itu bahaya. Prepare suction. Tapi kalau patient tracheostomy, biasanya dia ada suction dah kan. Terus stop feeding, lepas tu nya, suction, jangan lupa suction. Panggil kawan sekali lah, kalau kawan tak sempat seorang, panggil member untuk tolong. Kadang patient vomit bukannya vomit sekali, dia macam vomit, macam 2-3 kali vomit macam tu. Ada pernah berlaku macam tu. Panggil member untuk tolong sekali, kalau tak sempat seorang, panggil member untuk tolong dan jangan lupa suction. Suction dalam trachea ke, dalam mulut patient tu semua kena suction. Takut masuk dalam lung patient nanti, bahaya nanti. Lepas tu kena stop feeding. Stop feeding. Lepas tu kena inform pada doktor juga, jangan lupa. Kena inform pada doktor juga. Lepas tu jangan lupa kena monitor juga keadaan pesakit lepas tu. Okay. Lagi apa lagi nak tanya? Okey, jawab ya, menjawab soalan? Menjawab. Okey. Lepas tu jangan habiskan susu tu, walaupun susu tu ada lagi separuh pun jangan habiskan. Stop dulu. Kena monitor keadaan patient dulu. Lepas kita dah suction, dah selesakan pesakit apa semua, kena monitor patient dulu untuk feeding yang seterusnya. Biasanya feeding yang seterusnya mungkin dia akan kurangkan jumlah susu tu. Dia akan kurangkan jumlah susu tu. Ataupun mungkin start kita tengok bagi air kosong dulu ke. Itu bergantunglah. Tengok doktor order macam mana. Dietitian order macam mana. Sebab itulah saya kata kita ni bekerja. Bila kita sebagai staff nurse, kita bukan kerja seorang-seorang. Kita kerja dengan ramai orang. Kita bekerja dengan doktor, kita bekerja dengan dietitian, pakar pemakanan, kita bekerja dengan fisioterapi, kita bekerja dengan orang rehabilitation contohnya. Kita bekerja dengan ramai orang. Jadi kalau dalam ward, kalau ada masalah, lepas tu kalau dalam masalah ada masalah memang kena rujuk. Jangan kita buat decision kita sendiri. Jangan buat keputusan sendiri ya. Kalau dalam ward nanti ada masalah, jangan buat keputusan dengan sendiri. Paling hampir dengan kita doktor ataupun senior staff nurse. Kena tanya senior staff nurse dan juga dengan doktor. Jika ada sebarang masalah. Jangan buat keputusan seorang-seorang je, sangat-sangat bahaya. Apa-apa rujuk je. Lepas tu kalau kita dah rujuk, jangan lupa noted dan documentation. Pukul berapa, masa, patient, apa yang berlaku pada patient. Lepas tu kita noted pada doktor mana. Lepas tu apa plan dia. Apa yang dia suruh kita buat. Semua tu kena noted. Itu semua adalah backup kita kalau jadi apa-apa. Contohnya macam pemberian ubat kan, yang tadi kan. Lepas tu kena noted, tarikh berapa, tarikh bila, masa bila. Lepas tu apa yang kita withholdkan, contohnya macam ubat tadi kan kita hold. Lepas tu doktor mana kita noted. Apa dia punya plan, arahan dia. Lepas tu masa pasien over tu, kita kena beritahu pada kawan kita. Sebab itu sangat penting documentation ni. Sebab kalau jadi apa-apa, yang itulah akan backup kita. Jadi maksudnya kita kena... Boleh Sebab dalam ward kan kita ramai kan, ada senior staff nurse, doktor pun sentiasa ada dalam ward. Sebab tu kita kena rujuk dengan mereka. So kita bukan hanya kerja seorang-seorang, kita bukan hanya kerja dengan seorang-seorang. Jadi bahaya kalau kita buat keputusan, apa keputusan pun sendiri. Kalau macam kita rasa macam macam pelik je bila tarik aspirate gastric content kan, macam pelik je rasa, macam warna ni macam lain je. Tunjuk dia, panggil je, rujuk je dengan senior staff nurse ataupun dengan doktor. Okey, apa lagi nak tanya? Okey, apa lagi nak tanya? Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya ke berkaitan dengan ni? Okay. Ada apa lagi nak tanya yang rasa confused ke? Okey, yang ini yang nampak yang saya sharing ni? Nampak yang saya sharing, nampak ke? Nampak Okey. Okey, untuk prosedur yang video practical training yang untuk nasogastric feeding ni, kita tengok rubrik dia. Rubrik dia ialah
Okey, dia sama juga untuk yang communication skill tu 20% tu sama kita greet patient, lepas tu ni kita identify the right patient, lepas tu kita kenalkan diri, lepas tu kita terangkan explain procedure, lepas tu explain the purpose tujuan dia kita nak buat apa. Okey, seterusnya baru kita pergi pada component skill. Ini automatic kalau you all buat dapat bonus 20% untuk communication skill ni. Lepas tu dari segi skill tu, dari segi skill, okey kita hand rub, lepas tu kita pakai sarung tangan yang bersih, lepas tu kita kita letakkan yang yang blue sheet tu. Lepas tu kita check tube dulu. Okey, awak buat dua pun tak apa dah. Untuk check tube tu, replacement yang betul itu dalam perut patient. Lepas tu kita experience yang content, residu content tu. Lepas tu kita plan, lepas tu baru kita letak air bilasan. Lepas tu kita letak susu. Yang ni tak ada ubat. Yang ni awak tak perlu sediakan ubat. Just tengok pemberian susu sahaja. Tak perlu sediakan susu dengan ubatan ya. Susu sahaja. Ya? Boleh ya? Susu sahaja. Ubatan tak payah. Saya nak tengok awak cara skip untuk pemberian susu. Okay, lepas tu dah habis susu. Lepas tu bilas balik. Lepas tu barulah disconnect tube tu, tube tu. Lepas tu letakkan di sisi sisi telinga ataupun kepala patient. Lepas tu selesaikan pesakit, kemaskan peralatan, bagi tahu dengan patient. Lepas tu itu sahaja untuk yang prosedur nasogastric tube feeding ni. Dia lebih ringkas lah. Tapi dia yang check yang tube placement ni sama macam institut nasogastric tube. Boleh ke yang ni lebih ringkas yang feeding ni? Baby, Ya saya? nak guna susu. Apa dia? Nak guna susu yang feeding ni, nak guna susu. Betul-betul ke nak masa? Olah, asalkan warna putih je. Guna tepung pun tak apa. Okey. Guna tepung pun tak payahlah beli susu. Kalau siapa ada adik kecil boleh lah kan. Tapi tak payah pekat-pekat sangat. Asalkan biar nampak ada warna susu tu, nanti habis buat satu ting susu adik awak pula yang awak guna nanti. Tak payah macam tu. Guna je yang asalkan biar supaya nampak perbezaan air bilasan yang kosong tu dengan feeding, air susu. Okey. Yang saya nampak tepung lah. Yang paling mudah saya tepung kan kat rumah kan, ada tepung kan. Tepung pun tak apa lagi, apa yang putih Dan nampak tepung lah. Lepas tu kalau yang macam yang feeding ni, mungkin awak boleh tube tu awak ikat dengan plastik tak apa. Jadi awak bagi betul-betul tau. Bagi masukkan tube tu betul-betul dalam syring tu betul-betul. Tapi hujung yang rest tube tu awak sambungkan dengan plastik. Supaya nanti bila air tu turun ikut rest tube tu dia masukkan dalam plastik. Boleh ya? Masukkan betul-betul. Jangan action sajalah. Masukkan betul-betul dalam tube tu. Sebab kita ada dua kan. Satu yang kita letak je. Boleh. Nanti ikat dengan plastik hujung dia. Plastik ke beg ke. Ikutlah apa-apa yang ada kat rumah. Saya nampak plastik lah yang biasa ada kat rumah kan. Ikat dekat hujung tu. Nanti kalau tidak nanti basah pula nanti awak kalau guna model kakak ke adik ke abang ke nanti basah pula nantinya. Susu akan keluar kat situ nantinya. Nurin gelak lah. Nanti kalau saya tak cakap itulah yang awak buat. Ikat hujung tu dengan plastik Okey. Lagi tu dia. Tapi hujung tube tu kalau ria dalam perut patient lah ya. Dalam perut patient. Okey, kalau misalnya mungkin ada antara awak semua yang pernah bila masuk ward, dia sambung rest tube tu pada yang collector bag. Collector bag tu yang macam urine bag tu lah. Saya panggil collector bag. Okey, collector bag tu. Dia setengah-setengah patient tu, dia masuk rest tube tu kadang-kadang bukan untuk feeding saja. Kadang dia nak tengok gastric content. Gastric content. Jadi dia sambungkan pada collector bag tu. Ada juga macam tu. Itu kita panggil rest tube with free flow. Kalau awak dengar rest tube with free flow, maksudnya rest tube tapi bukan digunakan untuk feeding tapi untuk monitor kandungan dalam perut pesakit. Sebab tu dia sambungkan dekat free flow tu. Yang itu yang patient kena puasa lah biasanya. Okey. Ada apa lagi nak tanya untuk yang prosedur ni? Kalau ada apa-apa untuk buat video ni, WhatsApp je ataupun boleh tanya saja. Ataupun puan tak faham lah, boleh tak kita buat sedikit discussion online? Boleh, tak ada masalah.
Nak suruh saya sediakan link pun boleh ataupun awak semua nak bagi link kat saya pun boleh. Boleh je. Tak semestinya masa kelas je kita ada online discussion. Kalau bukan hari kelas ataupun bukan hari jadual kelas pun boleh je kita buat online discussion. Kalau ada apa-apa yang ramai sangat macam keliru ke tak faham ke nak tanya ke, boleh sahaja. Saya boleh sediakan link ataupun misalnya Zulaika ataupun Syahid nak bagi link kat saya pun boleh je. Saya join je. Tak ada masalah. Okey, boleh ke? Madam, Ya saya. untuk video ni kena buat semua test ke? Apa ni, kalau misalnya awak rasa nak buat semua test pun boleh ataupun kalau nak buat 2 ataupun 3 test pun boleh. Tak ada masalah. Saya terima. Sebenarnya kalau yang saya sediakan rubrik ni sebenarnya kalau masa face to face sebenarnya. Tapi kalau misalnya dalam video, kalau awak nak buat semua test pun tak ada masalah. Saya terima. Boleh. Saya lagi suka sebenarnya saya sebenarnya saya lebih suka kalau awak buat semua test sebenarnya. Tapi biasa dalam OSCE dia akan tengok 2 ataupun 3 test lah. Yang common adalah check pop sound test, lepas tu ni aspirate gastric content test dengan litmus lah biasanya. Kalau dalam OSCE 2 ataupun 3 lah. Tapi kalau nak buat semua test pun boleh. Saya terima. Kalau nak buat 2 ataupun 3 pun boleh. Pun tak ada masalah. Okey, apa lagi nak tanya soalan? Ya Syahid ataupun Zulaika, kalau misalnya member ramai tak faham ke, nak tanya ke, nak keliru ke, rasa nak buat online discussion, beritahu saya. Beritahu saya. Okey. Kita boleh je buat online discussion. Okey, lagi tanya apa lagi? Ada soalan lagi ke nak tanya? Boleh. Okey, kalau video terlebih masa boleh ke? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Kalau terlebih masa, boleh. Tapi kalau terkurang tu saya rasa mungkin tak okey kot. Saya rasa kalau terkurang tu takut ada komponen-komponen skill yang tak cukup. Okay? Kalau terlebih masa, tak apa. Tak ada masalah. Kalau kurang tu saya risau. Kalau kurang saya takut ada komponen skill yang tak cukup nanti. Kalau lebih tak ada masalah. Kurang saya tak galakkan lah kalau kurang. Sebab kalau misalnya kalau awak rasa macam banyak benda awak nak buat betul-betul, tak ada masalah. Lagi bagus sebenarnya, saya suka je. Okey, ada apa lagi nak tanya? Soalan? Ya, ada apa soalan lagi ke nak tanya? Ingat dah selepas pemberian feeding, tiup kena ada kat sisi ni dah, tu penting tu dari segi safety tu. Jadi kalau awak tengok dalam work tu lepas feeding letak atas dada patient ke, jangan buat macam tu Lepas feeding tiup pastikan di sisi kepala ataupun di sisi kepala ataupun di sisi telinga pesakit ni. Kat sini Tak di atas lah, kita katakan di atas sini. Jangan letak atas dada patient. Kalau OSCE, kalau keluar soalan pasal insert nasogastric tube feeding ke insert nasogastric ni, tube ni ataupun feeding tu memang yang